Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini cikgu nak bincang satu lagi bahagian dalam kemahiran komunikasi, iaitu berkaitan dengan kemahiran berunding. So, di sini cikgu akan bincang apakah strategi atau taktik. Okey, ingat dah. Strategi dengan taktik dia maksud dia sama. Okey, yang ini melibatkan 7 strategi. Yang ini menggunakan bahasa Inggeris. Jadi mesti guna ejaan yang betul. Yang pertama ialah good guy, bad guy, nibbling, trial balloon, red herring, outrageous, apparent withdrawal dan limited authority. Okey, so ada 7 strategi atau taktik yang kita boleh gunakan semasa rundingan. Okey, kita akan belajar satu demi satu ya. Okey, apa dia good guy, bad guy? Okey, so ini perunding ni dia menggunakan 2 watak yang berbeza. Okey, watak dia berbeza. Satu watak good guy dengan watak bad guy. Okey, good guy ni dia menunjukkan sifat baik, okey, lemah lembut, bertolak ansur. Kalau watak bad guy ni dia agresif, mendesak, tegas, okey, tidak bertolak ansur. Itu dipanggil good guy, bad guy. Okey. Contohnya semasa rundingan, okey, rundingan dengan pembekal, seorang wakil syarikat pengeluaran perabot meninggikan suara dan bersifat agresif. Manakala seorang lagi wakil rundingan ni guna kaedah lembut dan diplomasi. Nampak? Dia gunakan 2 watak yang berbeza. Ini untuk mempengaruhi pembekal kayu. Okey, biasa kamu pernah tengok filem kan, good guy bad guy, masa penyiasatan polis ni. Okey, ada satu watak polis ni dia seorang yang agresif, satu lagi watak dia baik. Okey, so ini tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat daripada penjenayah. So dalam kes rundingan ni mereka ada 2 watak yang berbeza. Okey, tujuannya adalah untuk memenangi rundingan bagi pihak dia. Okey, yang kedua, nibbling. Nibbling ni, satu pihak yang berunding beri tekanan pada pihak satu lagi untuk memenuhi permintaan atau syarat lain yang bukan merupakan permintaan asal. Okey, ini dipanggil permintaan tambahan. Okey, extra thing dipanggil nibbling. Okey, tengok contoh. Syarikat Asusan telah menerima kontrak pemasangan sistem komputer baru di Melati Bank Cawangan Melawati. Semasa kontrak dimeterai, pihak pengurusan bank meminta syarikat Asusan memasang 2 set CCTV secara percuma. Nampak? Ini tak ada kaitan dengan permintaan asal atau kontrak asal. Kontrak asal ni adalah memasang sistem komputer baru. Tapi yang pasang 2 set CCTV ni merupakan permintaan tambahan. So, bila mereka kemukakan permintaan tambahan ni, pihak syarikat Asusan lazimnya mereka akan terima. Sebab ini adalah permintaan tambahan atau permintaan yang kecil yang tak ada kaitan dengan permintaan utama. Okay, so we call that nibbling. Ini satu kaedah rundingan untuk mendapatkan seberapa banyak faedah daripada suatu rundingan. Kita boleh gunakan kaedah nibbling. Nibbling ni macam minta sikit-sikit. Okay, macam rabbit ni bila makan carrot kan, dia nibble. Nibble maksudnya dia makan sikit-sikit. So sikit-sikit tu adalah permintaan tambahan. Okay. Trial balloon. Trial balloon ni, satu pihak yang berunding menawarkan satu cadangan terakhir sebagai jalan penyelesaian untuk isu yang dirundingkan. Ini satu kaedah bila rundingan tu macam tak ada jalan penyelesaian. Okay? Dia akan bagi satu cadangan seolah-olah benda ni tak ada lagi pilihan dah. That's the last choice. Okay? Untuk melihat reaksi pihak lawan sama ada menerima atau tidak tawaran tersebut. Ini panggil trial balloon. Okay? Contoh seorang pengurus syarikat pembinaan memberi cadangan pemberian sagu hati RM25,000 sebagai jalan penyelesaian dalam rundingan dengan sekumpulan mangsa tanah runtuh. Dia anggap ini sebagai cadangan terakhir, tak ada pilihan lain dah. Okey, ini cadangan kami nak bagi RM25,000 sebagai jalan penyelesaian. Seolah-olah macam tak ada pilihan lain. So dia akan tengok reaksi pihak lawan, iaitu mangsa tanah runtuh nak terima atau tidak. Okey, itu dipanggil trial balloon. Okey. Red herring. Red herring ni tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian. Okey, alihkan perhatian pihak yang berunding pada satu isu sampingan. Okey, bukan isu utama tapi isu sampingan. Okey. Red herring ni biasa cerita berkaitan dengan pemburuan di negara barat, okey, di mana mereka mengelirukan serigala dengan menggunakan ikan busuk. Okey, herring tu ikan okey, so dia menggunakan ikan busuk untuk mengelirukan pihak lawan atau serigala. Okey, so di sini dia mengalihkan perhatian pihak yang berunding dengan satu isu sampingan. Okey, isu tu bukan isu utama tapi isu sampingan saja. Seolah-olah dia anggap benda ni sebagai isu penting. Okey.
Jika pihak lawan memberi cadangan untuk menyelesaikan isu sampingan, ini menunjukkan pihak lawan ni terperangkap. Okey, contoh. Seorang jurujual kereta memberitahu bakal pelanggan, jika anda tidak membeli kereta ni, anda tidak peduli tentang keselamatan ahli keluarga anda. So, keselamatan ahli keluarga adalah perkara sampingan. Yang penting adalah rundingan tentang nak beli atau tidak kereta ni. So, dia memberi satu isu tambahan iaitu keselamatan ahli keluarga. Jadi, bakal pelanggan ni mungkin terperangkap. Dia fikirkan tentang keselamatan, dia lupa tentang harga kereta tu. Itu dipanggil red herring. Okay? Biasa ibu atau bapa ni, ayah, dia akan gunakan kaedah ni. Okay? Nampak contoh ni ya. Mak, saya nak patung comel tu. Budak tu dia nak patung. Tengok apa yang mak dia kata. Jom balik rumah sayang. Mak dah sediakan makanan kegemaran awak. Ini isu sampingan. Isu utama ialah tentang patung ni. Anak tu dia nak beli patung. Tapi emak tu mengalihkan perhatian pada isu sampingan. Jadi, kanak-kanak tu mungkin terperangkap dengan makanan kegemaran. So, dia lupa tentang patung tu. Itu dipanggil red herring. Okay? So, dalam exam, jangan guna contoh ibu dengan anak ya. Guna contoh berkaitan dengan perniagaan. Okay? Outrageous. Outrageous maksudnya satu pihak yang berunding menggunakan tingkah laku keterlaluan. Agresif. Okay? Agresif tu dipanggil tingkah laku keterlaluan untuk maksa pihak lawan terima sesuatu ketetapan. Okay? Menunjukkan sifat marah. Okay? Menangis. Psychological effect lah. Menyebabkan satu lagi pihak tu terima. Okay? Sebagai contoh, pihak pembekal kayu menggunakan nada marah dan memberi amaran akan berhentikan bekalan kayu dengan serta-merta jika cadangannya tidak diterima oleh pengurus belian syarikat pengeluaran perabot. Nampak? Dia gunakan high tone, high voice, marah. Ini menyebabkan satu lagi pihak tu dia takut. Itu dipanggil outrageous. Ini strategi tahu, taktik untuk berunding. Okay? Apparent withdrawal. Apparent withdrawal ni maksudnya dia cuba tunjukkan sikap pura-pura menarik diri. Okay? Bukan dia tak nak runding, tapi saja nak tunjuk dia macam dia tak minat. Okay? Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk mengikat satu lagi pihak supaya akur saja dengan keputusan yang telah dibuat. So, satu lagi pihak takut. Bila satu pihak ni menarik diri, rundingan tu tak jalan. Okay? Seorang wakil majikan menunjukkan minat yang kurang semasa rundingan dengan kesatuan sekerja tentang insentif kewangan. Dia macam tak minat dengar. Bila tak minat dengar, pihak kesatuan sekerja takut. Takut mereka tak dapat apa yang dirundingkan. Jadi, mereka pun give up. Okay? Akur dengan apa yang dicadangkan oleh pihak majikan. Okay? Limited authority. Limited authority maksudnya satu pihak runding ni, dia pura-pura menyatakan mereka tak ada kuasa untuk buat keputusan atau terima syarat rundingan. Okay? Dia biasa kata, sorry, saya tak ada kuasa. Okay? Atau, saya tak ada hak untuk buat keputusan. Okay? Dan dia selalunya akan kata, saya akan rujuk kepada pihak atasan, top management. Okay? Seorang pengurus belian syarikat pengeluaran perabot beritahu pembekal kayu yang dia perlu rujuk pada pihak pengurusan atasan sebelum buat keputusan. Sebenarnya dia boleh decide, tapi dia beri gambaran seolah-olah dia tak ada kuasa. Okay? Dia kena rujuk pada pihak pengurusan atasan. Okay? Contoh, maaf Cik Umairah, tentang syarat bayaran ni saya tak ada kuasa untuk putuskannya. Saya kena tanya bos saya dulu. Dia memang ada kuasa, tapi dia beri gambaran seolah-olah dia tak ada kuasa. Okay? Okay, contoh soalan. Nyatakan 5 strategi berunding. Kamu hanya perlu nyatakan 5 strategi saja. Tak perlu bagi apa-apa uraian. Okay? 5 strategi rundingan ialah good guy, bad guy, nibbling, trial balloon, red herring, outrageous. Senaraikan saja kamu dapat 5 markah. Okay? Uraikan 3 strategi berunding. Untuk soalan ni, kamu kena bagi satu fakta dengan satu uraian. Limited authority, bagi satu uraian. Apparent withdrawal, satu uraian. Outrageous, satu uraian. Okay? Jangan lupa, mesti ada ayat pendahuluan. 3 strategi rundingan ialah, lepas tu, bagi fakta dengan uraian. Okay? Jelaskan 2 strategi berunding. Keyword dia jelaskan. Jadi, kena bagi satu fakta, satu uraian dan satu contoh. Okay? Example, 3 strategi rundingan ialah limited authority, bagi satu uraian dan satu contoh. Jadi, kamu dapat 3 markah. Okay? Jadi kalau keperluan maklumat tambahan, kamu juga boleh melayari blog Cikgu Kartik @blogspot.com. Okay, ada banyak maklumat yang kamu boleh rujuk. Okay.
Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang komen atau cadangan, boleh kamu letak di bahagian komen. Cikgu akan jawab secepat yang mungkin. Okay, good luck belajar. Bye.